Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menyambut perayaan Thaipusam kepada masyarakat Hindu di seluruh negara. Dalam ucapan yang dibuat naik di media sosial, Perdana Menteri mahu semua rakyat mengukuhkan perpaduan dan kerukunan negara. Konsep Malaysia Madani perlu diterjemahkan secara holistik. Seterusnya, difahami semua lapisan masyarakat ke arah membentuk sebuah negara aman, makmur dan sejahtera. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, sudah tiba masanya untuk semua pihak bertindak serta tidak hanya melihat kepada slogan semata-mata. Kabinet bersetuju penjawatan bagi penjawat awam baru berstatus tetap selepas ini adalah tidak berpencen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penjelasannya akan dibuat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Langkah itu tidak menjejaskan status berpencen penjawat awam sedia ada. Tiada sebarang kemelut berhubung lantikan 373 jawatan dalam Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di Selangor. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ini memandangkan tawaran bagi jawatan itu tertakluk kepada kuasa Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perbincangan juga sudah dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi UMNO dan negeri. Satu jawatan kuasa teknikal akan diwujudkan bagi meneliti isu keselamatan dan jenayah dalam talian di negara ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata jawatan kuasa itu akan berpandukan maklumat diterima daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC mengenai aktiviti seperti penjualan dadah dan perjudian dalam talian serta sebaran video jelek. Jemaah Menteri memutuskan sistem pendidikan prasekolah di seluruh negara diselaraskan semula supaya kualiti pendidikan awal kanak-kanak itu lebih terjamin dan menyeluruh. Nyataan rasmi mengenai keputusan itu akan dikeluarkan Menteri Pendidikan dalam masa terdekat. Genap 50 tahun penubuhan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM, Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata YADIM mainkan peranan penting menggerakkan usaha dakwah berimpak tinggi. Pendekatan strategik telah melonjakkan peranan YADIM di peringkat nasional juga antarabangsa. Seramai 150,000 peserta disasarkan mengambil bahagian melalui Minggu Latihan Kebangsaan NTW pada 24 hingga 30 Jun ini. Sebanyak 21,000 kursus disediakan yang dibiayai sendiri oleh pihak industri. Antara pembaruan NTW yang dianjurkan HRD Corp ini ialah penyertaannya turut dibuka kepada penjawat awam dan latihan ditawarkan adalah secara percuma. Mesyuarat Jemaah Menteri setuju tubuh Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Pulau Batu Putih Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Ia dimaklumkan Setiausaha Jemaah Menteri yang juga Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Cadangan keanggotaan Suruhanjaya itu akan dibawa untuk perkenan yang di Pertuan Agong. ...354 penduduk dipindahkan di dua pusat pemindahan sementara PPS apabila beberapa kawasan rendah di Pasir Putih ditenggelami banjir. Kesemua penduduk daripada 122 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan SK Jangai dan SK Wakaf Raja. Baik di Terengganu, 1,541 penduduk dipindahkan di 31 PPS. 5 daerah terjejas dalam banjir gelombang keempat ini iaitu Kemaman, Dungun, Setiu, Besut dan Hulu Terengganu. Ketika ini hujan masih lagi berlaku di beberapa daerah termasuk Setiu, Besut dan Hulu Terengganu. Di Pahang, 156 penduduk di Pekan Sungai Lembing Kuantan terpaksa berpindah ke PPS. Kesemua mereka kini berlindung di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sungai Lembing. Sementara itu, paras air Sungai Lembing telah melepasi paras bahaya. Kerajaan menyasarkan keupayaan 150,000 anggota Angkatan Pertahanan Awam APM menjelang akhir tahun 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia bagi menampung keperluan khususnya ketika banjir. Pengawal media khususnya wartawan juga dipelawa menyertai sukarelawan APM menerusi modul latihan jangka pendek.
Peruntukan 1.5 juta ringgit telah diluluskan bagi memajukan lagi bidang kebombaan dan penyelamat di negara ini. Menteri KPKT, Ngah Korming berkata peruntukan itu meliputi 3 program antarabangsa kebombaan. Penganjuran itu memfokuskan 3 komponen utama iaitu kejuruteraan dan keselamatan kebakaran, teknologi dan pengoperasian kebombaan serta mekanisme pengurusan bencana dan insiden. Sakit hati dan cemburu dipercayai motif pembunuhan ibu tunggal Mila Sharmila Samsusah atau Bella. Ketua Polis Negara memberitahu kematian mangsa pula disebabkan keretakan di kepala yang terkena benda tumpul. Teman lelaki Bella didakwa di Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas pertuduhan membunuh mangsa antara pukul 11 malam 14 Disember hingga kira-kira 5.30 pagi 15 Disember lepas. Sebutan semula kes pada 19 Februari depan bagi penyerahan dokumen dan laporan bedah siasat. Polis akan memanggil penganjur dan beberapa individu terlibat perhimpunan di luar pintu Istana Negara bagi diambil keterangan. Menteri Dalam Negeri berkata tindakan penganjur yang tidak memaklumkan kepada polis dan memohon kebenaran berhimpun jelas melanggar Akta Perhimpunan Aman 2012. Kerajaan tidak menghalang sebarang perhimpunan diadakan selagi ia dilaksanakan secara aman serta mematuhi peraturan. 2 keldai dadah ditahan bersama dadah bernilai lebih setengah juta ringgit di KLA 2 dan lapangan terbang Miri, Sarawak. Suspek pertama lelaki tempatan berusia 25 tahun ditahan pasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik IPD KLA sekitar balai pelepasan sebelum menaiki penerbangan ke Bintulu. Susulan maklumat itu, seorang lelaki ditahan di lapangan terbang Miri dan 8 bungkusan plastik mengandungi dadah dirampas. Sedikit penipuan pelaburan mata wang kripto di Perak tumpas. 11 individu ditahan dalam serbuan di sebuah hotel di Ipoh. Ketika serbuan, anggota sindiket tersebut sedang menganjurkan seminar pelaburan urus niaga kripto dihadiri 55 peserta. Kastam Negeri Sembilan mematahkan cubaan seleduk 5.5 juta batang rokok putih dianggar bernilai 4.164 juta ringgit. Ia hasil rampasan dibuat berhampiran hentian rehat dan rawat RNR Gombak, Selangor 14 Januari lalu. Dalam serbuan itu, sebuah lori dan pemandu turut ditahan. 100 pendatang asing tanpa izin ditahan Jabatan Imigresen Negeri Sembilan di Seremban 2. Penahanan hasil pemeriksaan terhadap 628 warga asing termasuk 5 kanak-kanak. Antara kesalahan dilakukan termasuk tiada dokumen pengenalan diri serta tinggal lebih masa. 71 warga asing ditahan, 72 kenderaan disita dalam operasi pemandu warga asing Bewa di Ibu Negara. Operasi bermula pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari dilakukan di 5 lokasi berasingan di Kuala Lumpur. Menurut pengarah JPJ Kuala Lumpur, Muhammad Zaki Ismail, 66 buah motosikal, 4 kereta dan 2 lori barangan juga disita dalam operasi yang disertai 77 anggota JPJ dan Imigresen. Sebuah kereta peronda polis yang sedang membuat rondaan cegah jenayah ditembak penjenayah dalam kejadian di Jalan Panji, Kota Baru. 2 anggota dalam kereta peronda berkenaan bagaimanapun selamat tanpa sebarang kecederaan. Kenderaan suspek kemudiannya ditemui di Taman Desa Rahmat, Kubang Kerian dan kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Seorang pekerja kilang mengaku tidak bersalah guna wang palsu RM960,000 minggu lalu. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah premis di Taman Indrawasih, Seberang Perai Tengah, 14 Januari lalu. Pelbagai kaedah dan pendekatan kreatif diguna bagi menyampaikan maklumat. Lembaga Hasil Dalam Negeri Kedah mengambil pendekatan bersenam sambil mempromosi aplikasi MyTax kepada komuniti di Langkawi. Lebih 100 peserta menyertai program MyTax Robic 2024 yang berlangsung di Kompleks Sukan Langkawi. Kadar sewa tapak niaga baru di Medan Selera Pasar Besar Alor yang didakwa terlalu mahal akan dikaji semula. Satu perbincangan akan diadakan dengan pihak berkaitan bagi mencari jalan penyelesaian terbaik kepada peniaga yang telah lama berniaga. Kenaikan sewa dipercayai selepas Medan Selera itu diswastakan kepada sebuah syarikat yang telah menjalankan kerja-kerja menaik taraf sejak 3 bulan lepas.
Kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 3%. Jawatankuasa Dasar Moneteri Bank Negara memaklumkan pendirian Dasar Moneteri terus menyokong ekonomi dan konsisten dengan penilaian semasa prospek pertumbuhan dan inflasi. Pertumbuhan dijangka meningkat tahun ini disokong pemulihan ekspor dan perbelanjaan dalam negeri. Bilangan pekerja sektor formal meningkat 1.3% kepada 6.68 juta orang pada suku ketiga 2023 berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan statistik upah pekerja sektor formal terkini, median upah bulanan sektor formal meningkat 5.5% tahun ke tahun kepada RM2,600 pada tempohkan digaji. Malaysia diunjur catat pertumbuhan ekonomi lebih baik tahun ini pada 4.2% berbanding 3.8% tahun lepas. Ketua Ekonomi OCBC Bank berkata pemacu utama permintaan domestik termasuk penggunaan swasta yang lebih kukuh, perbelanjaan pelaburan dan kemasukan pelancong asing yang lebih tinggi ke dalam negara. Selain itu, ringgit dijangka mengukuh antara 4.54 hingga 4.58 berbanding dolar Amerika menjelang akhir tahun ini didorong ekonomi China yang lebih stabil. Malaysia Airlines memperkenalkan perkhidmatan terminal perantara eksklusif menghubungkan bangunan terminal utama dan bangunan satelit di KLIA. Bakal beroperasi sepenuhnya pada 1 Februari. Perkhidmatan tersebut ditawarkan khusus kepada penumpang suite perniagaan, kelas perniagaan dan pelanggan Enrich Platinum. Inisiatif dijayakan dengan kerjasama BMW Group Malaysia menggunakan model elektrik penuh jenis BMW i7. Hanya 1.6 juta daripada 30.08 juta individu yang didaftarkan telah mengemas kini maklumat mereka dalam sistem pangkalan data utama PADU. Menerusi hantaran di Facebook rasmi PADU sejak dilancarkan 2 Januari lepas, Selangor merekodkan angka tertinggi kemaskini maklumat PADU dengan 292,534 individu. Ini diikuti Sarawak 201,399, Johor 164,235, Perak 133,369 dan Sabah 124,375. Malaysia kekal dengan pendirian berprinsip bahawa Palestin berhak membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis padan pra 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kota. Tegas Perdana Menteri Keamanan serta kedamaian hanya dapat dicapai dan dipertahan jika hak sebenar dikembalikan kepada yang berhak. Hasrat rakyat dan kepimpinan Malaysia agar Palestin diterima sebagai anggota penuh PBB serta gesaan Kejahatan Senjata telah disampaikan Menteri Luar kepada Setiausaha Agung PBB. Pesawat yang membawa tahanan perang Ukraine ditembak jatuh oleh tentera Kiev sendiri. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pesawat angkut Il-76 dari Angkatan Udara Rusia membawa 65 warga Ukraine yang dalam perjalanan untuk pertukaran tahanan perang. Pesawat turut membawa 6 anak kapal dan 3 pengiring namun terhempas ditembak di wilayah Belgorod dan kesemuanya terbunuh. Sekurang-kurangnya 6 maut akibat letupan gas di Ulaanbaatar, Mongolia. 3 anggota bomba turut jadi mangsa nahas manakala 14 lagi cedera. Letupan berlaku susulan truk yang membawa 60 tan gas asli cecair bertembung dengan sebuah kereta. Kebakaran turut merebak ke beberapa bangunan berhampiran. Pihak berkuasa memaklumkan gas yang bocor mengakibatkan letupan selain turut memusnahkan kenderaan berdekatan lokasi kejadian. Tiada rakyat Malaysia yang terlibat atau terjejas akibat gempa bumi di wilayah Uyghur di Xinjiang, China. Wisma Putra menyatakan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing pantau rapat perkembangan susulan gempa bumi itu. Malaysia turut merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada mangsa dan keluarga yang terjejas. Korea Utara didakwa lancar beberapa peluru berpandu jelajah ke arah laut terbuka. Menurut Ketua Terus Bersama Korea Selatan, peluru berpandu itu dikesan jatuh ke dalam laut antara semenanjung Korea dan China. Berita lanjut masih dianalisis dengan kerjasama Amerika Syarikat. Ketegangan terus meningkat di semenanjung Korea. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tingkat perpaduan, penuhi harapan.